Okey, pelajar-pelajar dah bersedia dengan eksperimen 1.2? Okey, dah sedia dengan kertas. Okey, kita tengok. Soalannya, yang pertama, Rajah menunjukkan satu eksperimen untuk mengkaji kesan suhu ke atas pertumbuhan mikroorganisma. Diberi Rajah tabung uji diisi dengan bubur yang mengandungi nutrien. Okey, dilabelkan P, Q dan R. Okey. Dalam tabung uji tu dibubuh bakteria yang sama. Okey, kemudian ditutup dengan kapas yang telah disteril. Okey. Kemudian apa dia buat? Eksperimen. Okey, tabung uji tadi disimpan dengan keadaan yang berbeza. Yang P disimpan dalam peti sejuk, Q disimpan dalam keadaan suhu bilik biasa, R disimpan di dalam inkubator pada suhu 65 darjah. Macam tempat yang panas lah. Okey. Jadi pemerhatiannya selepas 3 hari, yang P yang simpan dalam peti sejuk tadi, bubur nutrien kelihatan jernih. Okey. Yang Q pada suhu bilik, bubur nutrien menjadi keruh. Yang R disimpan pada inkubator 65 darjah Celsius, kelihatan bubur nutrien itu menjadi kelihatan jernih. Jadi pemerhatiannya kita tengok pada Q tu bubur nutrien menjadi keruh. Kenapa agak-agak? Kenapa keruh? Yang dekat P jernih, dekat R jernih, kenapa Q keruh? Jadi mungkin ada pertumbuhan bakteria kan? Okey, kita tengok. Nyatakan hipotesis bagi eksperimen ini. Apa hipotesisnya? Bakteria suka bertumbuh pada suhu berapa ya? Okey, mikroorganisma mengalami pertumbuhan optimum pada suhu 30 darjah Celsius. Pada suhu bilik lah. Mikroorganisma mengalami pertumbuhan optimum pada suhu 30 darjah Celsius. Okey. Nyatakan pemboleh ubah dalam eksperimen ini. Okey, pemboleh ubah dimanipulasi suhu lah. Kemudian pemboleh ubah bergerak balas kekeruhan bubur nutrien. Okey, tadi bila keruh dia ada pertumbuhan bakteria kan? Yang tak ada tu dia jernih saja. Okey, pemboleh ubah yang dimalarkan apa? Kuantiti bakteria, jenis bakteria, kuantiti bubur. Tu kita malarkan. Okay, kamu boleh tulis salah satu ataupun tulis semua lah. Untuk sebagai latihan tulis semua lah. Nanti kalau peperiksaan kamu boleh tulis satu saja. Okey, kita teruskan. C. Nyatakan suhu optimum yang membolehkan mikroorganisma tumbuh dengan cepat. Berapa suhunya? Suhu bilik kan? Okey, berapa suhu bilik? 37 darjah Celsius. Okey, nyatakan satu faktor lain yang akan mempengaruhi pertumbuhan bakteria. Faktor ada 5 tu. Kita dah ambil satu suhu. Jadi yang lain tu semua awak boleh jawab. Apa dia? pH, kelembapan, kehadiran cahaya, kehadiran nutrien. Okey, dapat? Okey, cikgu teruskan kepada soalan kedua. Dalam eksperimen mengkaji kesan nutrien terhadap pertumbuhan mikroorganisma, agar-agar nutrien dan agar-agar tanpa nutrien disteril dan diletakkan Bacillus sp. Disimpan di tempat gelap pada suhu bilik selama 3 hari. Maksudnya kat sini kita gunakan agar-agar ada nutrien dengan agar-agar tak ada nutrien. Okay, apa pemboleh ubah yang dimanipulasinya? Ada nutrien dengan tak ada nutrien. Apa dia? Kehadiran nutrien. Okey, yang bergerak balas? Bilangan koloni bakteria. Yang kita malarkan? Kuantiti bakteria, jenis bakteria, suhu, kelembapan, kehadiran cahaya. Ini faktor-faktor lain lah selain daripada nutrien. Okey, kita boleh masukkan dalam pemboleh ubah yang dimalarkan. Okey, seterusnya
pemerhatian pada agar-agar nutrien dengan agar-agar tanpa nutrien. Yang mana yang tumbuh bakteria agaknya? Mestilah yang ada nutrien. Okey. Bagaimanakah bilangan? Soalan C bagaimanakah bilangan koloni bakteria dihubung kaitkan dengan pertumbuhan bakteria? Okey, bagaimana? Semakin banyak bilangan koloni bakteria, bermakna semakin tinggi kadar pertumbuhan bakteria. Okey, boleh cikgu teruskan. Soalan ketiga, dalam eksperimen mengkaji kesan kelembapan terhadap pertumbuhan mikroorganisma, 2 piring bateri agar-agar nutrien disteril. 1 piring dikeringkan dalam ketuha. Setelah sejuk, kedua-dua agar-agar nutrien diletakkan Bacillus sp, disimpan di tempat gelap pada suhu bilik selama 3 hari. Okey, yang pertama, A. Nyatakan pemboleh ubah dimanipulasi. Okey, agar-agar nutrien kering dan agar-agar nutrien lembap. Betul? Okey, jadi yang dimanipulasi ialah kelembapan. Okey, yang bergerak malas, bilangan koloni bakteria lah. Kan? Okey, yang dimalarkan, faktor-faktor lain selain daripada kelembapan lah. Awak boleh tulis kuantiti bakteria, jenis bakteria, suhu, kehadiran cahaya, pH, apa satu? Kehadiran nutrien. Itu semua boleh ya. Okey, kita teruskan. Pemerhatian pada agar-agar nutrien lembap, ada bakteria tak yang tumbuh? Okey, ada. Okey, agar-agar nutrien kering, ada tak bakteria? Tak ada. Bakteria tak tumbuh jika keadaan kering. Okey, mengapakah agar-agar nutrien yang dikeluarkan dari ketuha perlu disejukkan terlebih dahulu sebelum larutan kultur bakteria dilumur ke atasnya? Kenapa? Kalau agar-agar nutrien tu masih panas, kita letak bakteria, apa jadi pada bakteria? Bakteria tadi akan mati. Bila bakteria mati, maksudnya keputusan kita tak sahih lah, tak sah. Agar-agar bakteria tu mati sebab panas, bukan sebab kering. Kita nak bakteria tu tak tumbuh sebab kering. Betul? Okey, jadi jawapannya ialah kerana suhu yang tinggi boleh membunuh bakteria. Okey, boleh cikgu teruskan? Okey, soalan 4. Dalam eksperimen mengkaji kesan cahaya terhadap pertumbuhan mikroorganisma, 2 piring bateri berisi agar-agar nutrien disteril. Kedua-dua agar-agar nutrien diletakkan Bacillus sp. 1 disimpan di tempat gelap pada suhu bilik dan 1 lagi diletakkan di tempat cerah berhampiran tingkap selama 3 hari. Nyatakan pemboleh ubah dimanipulasi. Kita kaji kesan cahaya. Jadi yang dimanipulasi kehadiran cahaya. Okey, yang bergerak malas mestilah bilangan koloni bakteria. Okey, yang dimalarkan jadi faktor-faktor lain selain daripada cahaya. Kuantiti bakteria, jenis bakteria, suhu, kelembapan, kehadiran nutrien, pH, semua boleh ya. Okey, kita teruskan. Soalan B, pemerhatian. Okey, apa yang kita dapat perhatikan pada agar-agar nutrien di tempat gelap? Ada tumbuh bakteria tak? Ada. Okey, agar-agar nutrien di tempat cerah? Ada tak? Tak ada. Kenapa? Sebab bakteria Bacillus ni dia tak suka tumbuh kat tempat cerah. Okey, mengapa agar-agar nutrien tidak diletakkan di bawah sinaran matahari? Kenapa kita letak tempat cerah aja, kita letak sebelah tingkap. Kita tak letak betul-betul bawah cahaya matahari. Kenapa? Sebab sinaran UV daripada matahari boleh membunuh
kalau bakteria dah mati sebab kena UV, jadi tak sah lah kita punya eksperimen tu. Kita nak cerah, bukan nak UV tu tadi kan. Bila cerah, agar bakteria tadi tumbuh tak? Kalau kena UV memang sah lah bakteria tu mati kan. Okey. Okey.